Assalamualaikum. Hari ini kita teruskan ulang kaji dengan macam mana nak menghafal CV. Okey, sedia maklum kamu dah diajar dari tahun 1 menghafal CV melalui lagu. Tapi bila bab membuat latihan, menghafal melalui lagu tu menjadi lambat. Contohnya kalau darab 4 kamu kira 2 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8. Itu kalau satu nombor. Buatnya kalau dua nombor bila mendarab kamu akan ulang balik sebab kamu hanya hafal lagu. Kamu tak hafal 2 darab 4 8, 3 darab 4 12, 6 darab 4 24. Itu sebenarnya macam tu cara menghafal CV. Menghafal CV ni kita perlu hafal dan kita perlu tahu macam mana nak menulis. Bila kita menulis, lebih mudah untuk kita buat pengiraan. Kalau kita hafal saja, kita tak menulis, pengiraan darab tu akan menjadi lebih lama. Okey, jadi sekarang ni saya akan tunjukkan beberapa contoh yang saya dapat untuk kamu memudahkan menulis CV 2 hingga 9 dengan cara yang mudah. Okey. Maknanya lepas ni YouTube ni boleh tengok berkali-kali dan cuba hafal macam mana cara nak menulis. Menulis CV lebih mudah untuk kamu guna untuk bila dah masuk tahap 2 nanti. Supaya dalam pengiraan kita perlu mengingati dan menulis. Jadi bila menulis kita nampak jawapannya dengan lebih pantas. Okey, untuk CV 2 tak ada masalah. Sepatutnya CV 2 ni semua dah kena hafal. Okay, untuk menghafal CV kita perlu hafal daripada nombor 1 hingga 9 saja. Itu yang lagi penting. Okay, nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini CV 2. Okay, 9 nombor saja perlu kita hafal. Itu untuk CV 2. Okey, jadi sepatutnya CV 2 tak ada masalah ya. Hanya tambahkan 2 2 2 2 dapat menjadikan CV 2. Okey, CV 2 ni dah sentiasa dah boleh tahu dah macam nak menulis. Okey. Sekarang ni untuk CV 3. Okey, macam mana kita nak menulis CV 3? Mula-mula kita susun nombor tu dalam keadaan macam ni. Buat 3 kotak ke kanan, 3 kotak ke bawah. Okey, kita susun 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey. Nombor ni turutan macam nombor biasa 1 hingga 9. Okey. Tapi untuk menulis ini dinamakan rumah sah. Maknanya nombor yang duduk di belakang. Jadi nombor duduk di belakang, kita sekarang ni perlu menambah nombor yang duduk di depan sahaja. Jadi ini adalah CV 3. Jadi kita bermula dengan nombor 3. Okey, jadi baris yang kanan sekali ni kita letak rumah puluh dia adalah sifar. Jadi rumah yang duduk di tengah ni pula kita letak rumah puluh dia nilai dia 1. Manakala nombor di depan rumah puluh ni kita letak nombor 2. Dan terjadilah jadilah CV 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Itu cara menghafal CV 3. Okey, saya ulang ya. Okey, mula-mula untuk CV 3. Untuk CV 3, apa yang perlu tahu? Susun nombor ni dalam kotak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua, kita mulakan dengan nombor sifar pada kotak yang kanan sekali. Sifar, sifar, sifar. Yang tengah-tengah 1, 1, 1. Kotak yang ke depan sekali 2, 2, 2. Itu cara menghafal CV 3. Okey, dan kita baca dia ke bawah dan ke kiri. Itu CV 3. Okey, ini CV 4 pula. Okey, CV 4 ni mula-mula kita akan susun dia macam ni.
Sifar 2, sifar 2, 4, 6, 4, 6, 8, tak ada nombor. 8, tak ada nombor. Okey. Ini yang kita susun ni, kita susun yang rumah sar dulu, yang duduk di belakang. Kita susun sifar 2, sifar 2, 4, 6, 4, 6, 8 tak ada, 8 tak ada. Okey. Now, kita letak pula nombor di rumah 10. Kalau sifar 3 kita bermula dari belakang, tapi sifar 4 kita bermula dari depan. Pastikan mesti bermula dengan nombor sifar rumah 10 dia. Sifar, sifar, sifar. 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3. Dan jadilah sifar 4. Okey, semula Okey. Mula-mula susun dengan nombor sifar 2, sifar 2, 4, 6, 4, 6, 8 tak ada, 8 tak ada. Okey, kemudian kita susun dari depan mesti bermula dengan sifar 50 dia. Sifar, sifar, sifar. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Dan jadilah sifar 4. Okey, untuk sifar 5, sebab anak-anak ni dia dah tahu macam mana nak membaca jarum minit pada jam, jadi sangat mudah untuk buat sifar 5. Tengok sifar 5. Okey, satu dah 5 ni 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit, 25 minit, 30 minit, 35 minit, 40 minit, 45 minit, 50 minit, 55 minit, 60 minit. Tapi yang paling penting, anak-anak ni perlu hafal sampai 9 sahaja. Itu sampai nombor 45. Ini cara untuk hafal sifar 5. Nak mudah, kita bergantung kepada jarum minit yang ada pada jam. Itu sifar 5. Dan sifar 5 lebih mudah lah sebab dia tambah 5, 5, 5. Okey. Now, kita buat sifar 6. Okey. Sifar 6 tu dia ada dua jenis pola dia. Ini pola yang pertama. Ini pola yang kedua. Pola yang sama, iaitu kita tulis sifar 6, 2, kita tulis macam ni, sifar 2, 4, 6, 8, sifar 2, 4, 6, 8. Macam tu. Maknanya sampai 4, 6 tu kita naik belah kanan. Sifar 2, 4, 6 naik belah kanan. Sifar 2, 4, 6 naik belah kanan. Maknanya belakang ni kita gunakan sifar 2. Belakang ni kita gunakan sifar 2. Tapi sampai 4, nak tulis 6, kita naik atas. Okey, sama macam tadi. Apa perlu kita buat? Dia ada dua pola, kita gariskan. Ini pola yang pertama, ini pola yang kedua di bawah. Okey, pola yang pertama mesti kita mulakan dengan sifar, sifar, sifar. Pola yang kedua kita mulakan dengan sebelah sini 1, 1. Sini 2. Kejap ya. Sifar 6. Okey, kita mulakan dia ke atas, bukan ke bawah. Dia ke kanan. Sifar, sifar. 1, 1, 2. Okey, sifar, sifar. 1, 1, 2. Sini bermula 3, 3, 4, 4, 5. Yang perlu kita buat hanya rumah 50. Rumah saya yang sedia ada semula ya. Okey, untuk sifar 6 kita mesti ada dua pola. Pola yang pertama mesti kita buat nombor belakang tu dengan sifar 2. Sifar 2, 4, 6, 8. Maksud 4, 6 naik atas, 4, 6 naik atas. Ada dua pola. Okey. Pola untuk sifar 6 kita menulis nombor nilai depan dia ke kanan.
ke kanan. Mesti bermula dengan sifar, sifar. 1, 1, 2. Okey, ni tak ada 2 sebab tak ada nilai. Okey, jadi lepas 2, 3, 3, 4, 4, 5. Itu cara hafaz CV 6. Untuk lebih mudah. Tapi anak-anak kena tahulah macam mana kedudukan dia, macam mana kita nak bagi memudahkannya, kena banyak membuat latihan. Okey. Sebelah ni CV 7. CV 7 saya mulakan dengan nilai rumah puluh dahulu. Maknanya kita tulis sifar 1, sifar 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Maknanya nombor belakang ni akan berulang dengan nombor depan. Nombor belakang ni akan berulang dengan nombor di depan. Sifar 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Okay. Yang ini tabel 7 lebih mudah, kita buat nombor depan dahulu. Okey. Macam mana kita nak buat nombor belakang? Okey. Nombor belakang kita menulis dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Bermula dari kanan ke kiri. Atas ke bawah. Kanan ke kiri. Okey, untuk nombor belakang kita tak bermula dengan sifar. Nombor depan kita bermula dengan sifar. Nombor belakang kita bermula dengan nombor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah jadinya CV 7. Macam mana kita jadi CV 7? Bermula dengan 7, 4, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 5, 6, 6, 3. Kita cuba sekali lagi. Okey, untuk CV 7 kita mulakan dengan nilai puluh yang duduk di depan, sifar 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Okey, tapi kita perlu mengira macam mana nak meletakkan nombor rumah sah. Rumah sah mesti kita bermula dengan 1 dan bermula daripada belah kanan ke kiri, dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ataupun kita boleh buat rumah sah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, susunannya lebih kurang macam CV 3 tadi. CV 3. Tapi nombor tu kita pusingkan dia. Jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kalau kita membuat nilai sah dahulu. Macam mana isi di depan? Kalau rumah nombor 10, kita mesti bermula dengan sifar. Kalau rumah sah, kita mesti bermula dengan 1. Sifar 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Macam mana dengan CV 8? Sebenarnya CV 8 lagi mudah sebenarnya menggunakan cara yang ini. Okey, CV 8 nilai sah dia adalah terbalik dengan CV 2. Kalau CV 2 bermula dengan sifar, tapi CV 8 bermula dengan 8. 8, 6, 4, 2 sifar. 8, 6, 4, 2 sifar. Kita nampak ada dua pola di sini. Okey, jadi bila kita nampak dua pola yang sama, kita gariskan di tengah-tengah. Itu maksud dia. 8, 6, 4, 2 sifar. 8, 4, 6, 2 sifar. Ini rumah sah. Macam mana kita nak menulis nombor rumah puluh? 1, salah. Ya, sekejap. Mesti bermula dengan sifar. Sifar 1, 2, 3, 4. Bila jumpa garisan, nombor yang kita jumpa garisan tu akan berganda. 4, 5, 6, 7. Ini CV 8. Mula.
Okey, survey 8 adalah terbalik daripada survey 2. Survey 2 bermula pada 2 tapi dia bermula dengan 8. 8642 sifar, 8642 sifar. Nombor depan yang perlu kita tulis bermula dengan sifar. 1 2 3 4. Bila kita jumpa garisan, mak nombor yang berjumpa dengan garisan tu akan ditulis sekali lagi. 4 5 6 7. Itu survey 8. Bagi survey 9 lagi mudah. Okey. Survey 9 adalah yang di rumah sah terbalik daripada survey 1. Kalau survey 1 kita bermula daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi survey 9 kita bermula daripada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita terbalikkan nombor turut tertib. Nombor tertib menurut. Maknanya daripada 9 kita kurangkan menjadi 1. Ini adalah survey 9, rumah 10. Jadi, di rumah sah, bila nak mencari rumah 10, mesti bermula dengan sifar. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat kalau nak rumah 10, kita mesti mulakan dengan sifar. Kalau nak rumah sah, nilai paling kecil adalah 1 kita boleh mulakan. Okay, kamu perhatikan survey 9, bila kita jumlahkan dua-dua nombor ni, jumlah dia pun mesti 9. Itu uniknya survey 9. Ada lagi satu kaedah jari. Kaedah jari itu nanti boleh kita sambung apabila buka sekolah tahun depan, insya-Allah, kalau saya masih mengajar lagi lah. Okey. Jadi ini antara cara untuk mengingati macam mana cara untuk menulis. Penulisan sangat penting dalam penulisan, sebab kalau hanya hafal saja 1.22, 2.24, 3.26, dan bila ada 3 nombor yang perlu didarabkan, menjadikan lagi lambat untuk kamu mengira, sebab kamu perlu mengira berulang-ulang. Jadi sangat penting untuk kamu tahu macam mana cara nak menulis survey dengan betul. Okay, now sekarang ni macam mana nak mendarab survey? Okay, tak ada masalah. Kalau nombor 1, 6 darab 4. Okay, biasakan menulis 6 darab 4. Kita tengok survey 4. Macam survey 4,